Bersambung lagi cerita aku untuk kali ini. Untuk cerita aku kali ini, aku nak dapatkan penjelasan dari Eddie berhubung dengan nenek Painah yang hilang tu. Yang hilang tu kita dah jumpa. Bukan kita, korang dah jumpa. Kan? Seluruh Malaysia dah bersyukur dengan kemunculan semula nenek Painah tu. Tapi ada sikit beberapa suara-suara sumbang di belakang-belakang selepas misi tu dah berjaya. Yang pertamanya dia orang cakap bukan korang yang jumpa dulu. Sebenarnya anak dia yang jumpa dulu. Aku ceritakan siapa yang jumpa dulu. Bukan aku yang jumpa, bukan dia yang jumpa. Sebenarnya anak dia yang jumpa. Anak dia yang jumpa dulu. Cuma kena tahu, cuma anaknya tak berapa kuat masa tu untuk menarik maknya untuk mencari mak dia. Korang faham tak? Sebab anaknya dah habis tenaga. Sebab disebabkan dia inilah kita bila Tok Bomo tu pakai salah seorang badan anaknya tu untuk menarik maknya ke pintu alang. Cuba kau ulaskan benda tu. Okey, benda tu dia macam ni geng. Dia sebenarnya kadang-kadang orang nak mengejar nama orang nak mengejar nama macam-macam macam-macam cara dia akan mengatakan. Dia kata bukan kami jumpa dulu. Sebab kami pun tak mencari nama kan. Macam saya katakan tadi, kami datang sana pun dengan ikhlas hati. Kami tak ada minta apa-apa pun, duit ke apa, makan ke apa, kami tak ada minta. Memang kami nak bantu secara ikhlas. Mungkin diorang ni terlalu taksub dengan benda-benda syirik ni, kerana tempat yang dikatakan anak dia ada tarik mak dia tu, itu tempat tu kita tak pasti kan ada sama anak dia tarik mak dia ke ataupun dia tarik jin yang berada di situ. So kat situ kita tak tahu geng, antara dua tu So saya pun tak naklah petikaikan benda ni. Tapi cuma kita kena ikhtiar dengan cara jalan Allah. Allah tu dah bagi kita jalan geng. Bukan kita menggunakan jalan yang mudah, seperti menggunakan benda-benda yang tak sepatutnya. Seperti yang dikatakan ada ayam lah, untuk nak tarik nak kena pakai itulah pakai ni. Itu seperti macam kita membazir duit geng. Membazir duit. Allah bagi kita rezeki, lepas tu kita beli barang-barang ni, lepas tu buat hidangan macam tu. Seperti macam kita bagi setan makan geng. Itu lah, dia ada beberapa kan. Pertamanya dia orang mengatakan bukan kau yang jumpa dulu. Kemudiannya kau yang jumpa, tapi kau menggunakan benda-benda syirik, benda-benda khurafat untuk memunculkan nenek Painah tu balik semula. Itulah kan? Macam saya katakan tadi benda-benda ni biasa kan. Netizen ni kat muka bumi ni, orang kata apa, dia macam mana tau, orang kata seperti hasrat dengki ni manusia ni tak pernah hilang lah. Selagi tu orang kata selagi dia hidup, selagi itulah dia akan ada je cerita je sampailah dia mati nanti barulah tertutup, barulah tak ada cerita pasal dia. Sebab benda-benda ni biasa kan. Sebab tu kami kata dengan korang, kita perlu ada mental dan fizikal. Sebab kita ni ada otak untuk digunakan, kerana Allah dah bagi kita otak. So kita kena berfikir secara profesional supaya kita tahu benda tu betul ke tidak. Dan kita tahu kita ni siapa. So kita ni seorang manusia yang terletaknya agama kita dekat mana Al-Quran dan kitab suci semua. So kita tahu siapa Tuhan kita. Tak perlulah kita minta pada setan untuk nak bagi makanan ni semua, nak letak ayam bagai semua. Ini semua syirik kan. Benda ni semua syirik. So yang mana yang fitnah saya tu, yang mengatakan kami ni ada bawa ayam untuk nak panggil nenek tu keluar, buat pemujaan kat situ, panggil nenek tu keluar, itu semua tipu dan itu satu fitnah. Dan kita maafkan je lah orang yang mana yang fitnah kami tu, kita maafkan je lah geng. Tak apalah, biasalah dunia kan. Tetapi itulah macam ni lah saya bagi tahu korang, kita nak melakukan satu benda ni, kita perlu ada keikhlasan dalam diri kita. Bila kita ada satu keikhlasan dalam diri kita untuk nak buat sesuatu tu, kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya setan dan jin. Itu lah, pada aku benda tu tak patut dijadikan satu isu. Sebab nenek Painah tu dah balik, anak dia pun dah mengaku itu memang itu mak dia kan. Melainkan kalau kau orang claim cakap nenek Painah tu kau orang dah jumpa, tapi bila wartawan datang, penyelamat lain datang, anak datang kat rumah, nenek Painah tu tak ada.
Tapi korang claim cakap ada kat rumah tengah minum kopi sambil tengok channel YouTube Bro Dushum. Contoh tu contoh kan. Tapi memang nenek tu memang dah ada kat rumah tu. Jadi tak jadi isu kot siapa jumpa dulu, apa ilmu kau pakai. Itu bukan nombor 10. Yang penting nenek Painah tu dah balik. Dah selamat. Dah diselamatkan semua kan. Sekarang pun nenek Painah ada di hospital. So kita doakan kepada nenek Painah semoga cepat pulang ke rumah kerana anak cucu dia merindukan dia, kehadiran dia. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan. Aku ada soalan. Hamdan, Amir, Alias, Salim, Ahmad. Tak ada sebarang gangguan ke atau halangan sepanjang pencarian tu? Oh, sepanjang pencarian tu. Okey, saya akan ceritakan semasa saya bersama dengan sahabat saya Jas, okey, semasa kami berada di dalam hutan tu, kami disesatkan. Memang ada satu dugaan yang agak luar jangkaan kami lah untuk kami nak menghadapi, tetapi dengan izin Allah, alhamdulillah kami cuba kuatkan diri kami dan kami cuba berlawan dengan mental kami dan juga emosi kami. Semasa tu kami berjalan salah satu tempat ni di dekat dalam kawasan kelapa sawit, tetapi kami berjalan di tempat tu, tempat yang sama saja, seperti tempat tu tak ada jalan keluar. Dan saya dengan Jas pun masa tu jalan lagi, cuba nak cari jalan keluar pada situ untuk pergi ke tempat lain. Semasa saya jalan di situ pun tempat yang sama, lebih kurang dekat 1 jam. Saya tengok jam, okey Jas, dah 1 jam ni kita jalan ni kan. Jadi tiba-tiba saya jalan je, ternampak macam ada satu pasu tu pasu tu pasu lama. First tadi saya dah jumpa dah pasu tu, ini kali kedua pula saya jumpa pasu tu. So dekat situ saya dengan Jas berpandangan mata. Lepas tu kami pun terfikir kan, adakah benar atau tidak? Adakah kami disesatkan oleh alam sana? So kami masih lagi kata tidak. Kami masih kuatkan diri kami dan percaya lagi yang kami tidak sesat. Mungkin kami terjalan tempat yang sama. So kami pun jalan lagi untuk fokus jalan laluan keluar. Dan saya berjalan bersama dengan Jas, jalan keluar, tetapi masa kami dah jalan tu lebih kurang dalam 30 minit, rupanya kami masih berada di tempat yang sama sebab kami jumpa pasu yang sama juga. Di situ membuatkan kami terasa seperti macam kami telah disesatkan oleh alam gaib lah. Dan dekat situ kami baca, Jas dia cuba azan dan saya cuba baca 3 kurs selawat atas Nabi, 1000 dinar, dan saya berzikir pada malam tu bersama dengan Jas lebih kurang dekat pukul 3 pagi gang dekat pukul 3 pagi saya berzikir dengan Jas. Okey, saya berzikir, Jas azan, dan selepas itu kami berjalan di situ juga walaupun tempat yang sama, tapi kami terpaksa berehat kerana kami dah terlalu penat. Kami berehat di dalam kawasan hutan tu. Selepas kami berehat di kawasan hutan tu, besoknya kami sedar kami dah berada di kawasan berlainan sedikit lah, agak tempat tu lebih lapang daripada tempat yang kami berada tadi tu lah. So semasa kami dah bangun tu, kami pun tak fikirlah benda-benda semua, tapi memang kami kena gangguan yang sangat-sangat luar biasa lah. Seperti macam ada orang berjalan atas kelepar daun sawit tu, ada orang berjalan, ada 2 orang jalan. Tapi itulah macam saya katakan tadi, mungkin kami dah berada di alam dia sebab semasa kami tutup lampu semua dalam keadaan gelap, kami nampak seperti macam ada satu pintu kawasan dia. Tapi kami yakin itu memanglah kawasan dia sebab tempat yang kami berada ni memang sangat-sangat sejuk dia, luar biasa pada yang lain. Jika sejuk seperti embun, kita boleh rasa macam mana sebab kami dah biasa main dalam hutan. So kami boleh tahulah embun ni macam mana, kawasan dia macam mana. Sebab itulah kami boleh merasai keseraman dan aura-aura negatif yang akan datang pada kami semua. So semasa tu saya dengan Jas pun tak putus-putus berzikir dan kami pasang ayat ruqyah di handphone kami sehinggalah kami tertidur. Semasa kami tertidur tu, besok kami tu kami sedar kami dah berada di lain sedikit tempat dia. Dan saya dengan Jas pun makan Maggi pagi tu makan Maggi buat air. Makan Maggi buat air. Lepas tu kami meneruskan balik perjalanan kami sehinggalah pukul 8 pagi kami ada buat live sekejap mengatakan kami masih okey kerana tak nak bagi follower-follower kami dan peminat-peminat kami risau dan family kami, dan kami menghantar buat video pendek selama 2 minit membagi tahu saya dan juga Jas masih selamat lagi. Kami sekarang dalam operasi mesin lagi tengah mencari makcik Painah yang hilang tu, dan kami berjalan di kawasan-kawasan kelapa sawit tu lagi. Lepas tu kami mati live, kami berjalan lagi fokus dengan laluan apa yang kami nak cari tu.
Dan selepas itu barulah kami dapat hint yang banyak sangat, seperti apa, biawak, seperti rumah, ada satu rumah dalam hutan ni. So kami sendiri pun tak tahu rumah tu rumah siapa. Bila kami masuk dalam rumah tu, memang rumah tu sangat-sangat lama lah. Seperti rumah tu dia punya cermin pun seperti macam masih kayu lagi. Klasik rumah Klasik lah rumah tu. Dan dekat situ kami tak nak buang masa, kami cuba masuk ke dalam rumah tu. Mungkin kami terfikir makcik Painah tu ada dalam rumah tu ke apa. Kami masuk tetapi tidak ada semua. Dan kami keluar, kami teruskan lagi mission kami, sehinggalah kami jumpa dia lebih kurang dekat dalam 4 jam. Kami jumpa dia pukul 11.25 pagi. So masa kami ada dekat dalam rumah tu lebih kurang dalam pukul 9 lebih nak masuk pukul 10. Sebab saya ingat lagi, sebab saya ada tangkap gambar. Lepas tu kami berjalan lebih kurang dalam 1 jam macam tu, barulah kami berjumpa dengan Nenek Pinah di salah satu kawasan yang tertutup dengan kawasan semak samun dekat situ. Dan dia berada di betul-betul penghujung di kawasan lubang tu lah. Dekat situlah kami jumpa. Dikatakan tempat itu seperti macam tempat kumbang babi punya lah. Tapi Alhamdulillah kami jumpa dekat situ. Itulah finishing dia yang kami jumpa dekat situ, geng. Selepas kami banyak dugaan yang kami terima masa kami berada di dalam hutan tu lah. Alright. So bila bercerita pasal dugaan tu, adakah dugaan yang berbeza dari aktiviti paranormal yang biasa kau buat tiap-tiap malam tu? Ya, berbeza sikit lah. Dia seperti berbeza dia macam mana, geng? Okey, satu, bila kita melakukan live ni, so kita ada live, geng. Kita ada live, so kita boleh nampak. Okey, kita boleh nampak, kita boleh borak-borak dengan orang. Tapi bila kita berada dalam hutan tanpa live, okey, tanpa ada buat live, tanpa ada sesiapa pun yang meneman kita, hanya saya dengan sahabat saya je. So dekat situ situasi dia lain, tak sama seperti macam mana saya buat live. Saya pergi seorang-seorang mana-mana pun, tapi saya masih boleh borak lagi dengan korang sebab ada peneman. Kita rasa kita ada peneman. Tapi bila kita berada dalam hutan tu tanpa ada buat sebarang live pun, dekat situ semasa kami sesat tu, dan kami merasakan seperti macam kami dipermainkan oleh jin-jin di kawasan situlah. Tetapi boleh dikatakan tempat itu sebenarnya ada kawasan-kawasan bunian. Bukan tempat-tempat macam tu tak ada sebenarnya, kan. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kita ni. Aku ada soalan dari Bat Masih Kajang, Abang Besar Kilang. Aduh. Dahsyat nama Dahsyat betul. Tapi minat dengan paranormal, Bat Masih. Ni nak tanya soalan tu kau ni. Dia tanya, kalau betul ada yang menjaga, takkan senang-senang dilepaskan? Okey, macam ni dia satu okey, macam dikatakan apa, kalau ada benda yang menjaga, takkan disenang-senang dilepaskan. Okey, macam ni. Jika kita pergi dengan niat kita ni, kita berpegang pada apa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. So penjaga dia tu, makhluk gaib ni, dia ciptaan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. So jika Allah tu nak menentukan setiap perjalanan kami, setiap pergerakan kami, jika Allah tu kata, maka aku tak benarkan engkau ambil dia untuk menjadikan kawan kau atau sahabat kau dan masuk ke alam kau. Kerana Allah tak izinkan untuk Nenek Painah ni berada di alam dia. So apa perlu dia buat? Dia pun seperti kita juga. Tetapi kita ni manusia. Perbezaan dia antara kita dan dia, dua dunia berbeza. Kita di alam nyata, dia di alam gaib. So itu perbezaan dia. Tetapi dia ciptaan Allah juga. Sebab semasa saya sampai di lokasi itu, saya nampak Nenek Painah seperti macam ada orang yang jaga dia. Tetapi saya tengok seperti macam orang yang jaga dia ni seperti jin yang baik-baik lah. Mungkin Allah tu turunkan malaikat untuk jaga Nenek Painah. Jika kita fikir secara logik akal, saya kata dengan korang, secara logik akal, orang yang dah biasa ke dalam hutan, biasanya 3 hari 4 hari mesti ada kesan luka, mesti ada kesan kena gigit nyamuk ke semut ke cala bala lah. Tapi ini jujur saya kata pada korang, jika korang tengok sendiri Nenek Painah punya keadaan, seluruh tubuh badan dia tidak ada kesan luka. Cuma tangan dia mungkin terkena air sebab dia tahan macam tu. Air saja itu yang membuatkan tangan dia jadi macam pecah-pecah lah, kena air kan. Tangan dia saja kecut kan. Tapi muka dia semua sedikit pun tak ada kesan kena gigit nyamuk, dan tak ada kesan seperti macam Nenek Painah ni seperti kena serang dengan benda-benda binatang-binatang buas. Kenapa senang-senang dia lepaskan? Macam saya katakan tadi, Allah tu hantar kami untuk jadi satu perhantaran untuk menyelamatkan
Nenek Painah. Kerana Allah tu mengatakan dia masih hidup lagi dan dia masih bernyawa lagi, kerana aku izinkan dia hidup di muka bumi ini lagi dengan izin aku. So kami ni hanya untuk perhantaran saja untuk menyelamatkan dia. Pada siapa tadi? Bad Masih. Bad Masih saya bagi tahu kenapa dia senang-senang nak lepaskan. Kita boleh fikir secara logik akal. Jika dia tu adalah jin yang bukan Islam, jin yang jahat, mungkin saya sendiri pun tak akan jumpa dengan Nenek Painah ni. Kerana saya ni pun bukan ada ilmu sangat. Saya berminta kepada Allah SWT untuk memudahkan segala urusan kami. So apa yang terjadi, apa yang berlaku, semuanya kehendak Allah. So apa yang kau lihat sekarang ni semua, ini semua kehendak Allah. Tak payahlah perlu kita nak rasa pelik, kerana Allah tu dah aturkan setiap perjalanan. Tak ada yang pelik, tak ada yang mustahil. Si Bad Masih ni rajin betul, rancak betul dia tanya ni. Sebab apa jin tu nak jaga Nenek Painah tu? Sebab kan ada perjanjian ke, atau ada buat apa-apa ke? Tak, ini contoh kenapa seseorang tu akan disorok di dalam hutan tu kan. Okey, dia macam ni geng Kasat dan juga tafsiran saya, Nenek Painah ni mungkin dia ada tempat yang dia ambil lidi tu dia ambil lidi tu, dan semasa tu mungkin dia nak balik ke rumah ke, ataupun dia nak berjalan lagi untuk nak mencari lidi lagi. Jika saya tengok balik lidi yang Nenek Painah ambil ni bukanlah sikit, tetapi banyak geng. Dia ambil banyak lidi yang dia ambil tu banyak geng. Sebab saya tengok satu longgok, so banyak. So dekat situ bukanlah dikatakan dia ambil satu tempat je. Mungkin dia asalkan dia nampak dia pergi ambil, asal dia nampak dia pergi ambil. So jalan dia tu dia tak sedar, dia dah berjalan jauh daripada situ. So tetapi diorang dapat location last dia berada di situ. So diorang akan target dia hilang dekat situ. So daripada diri saya sendiri sebab saya sendiri yang dah pegang Nenek Painah di bahagian dahi, dan saya sendiri yang dukung dia, dan saya dapat merasakan Nenek Painah ni bukanlah seorang yang lemah. Dia ni seorang yang kuat semangat. Dia ni tak boleh jenis macam duduk rumah. Dia jenis ada je kerja dia nak buat. Dia tak boleh duduk diam lah orang kata. Niat Nenek Painah ni ingin mencari lidi tu, tetapi setiap kali dia nampak lidi, dia ambil. Rupanya dia dah berada jauh daripada kawasan yang dia ada tadi first tu. Dan semasa tu Nenek Painah cuba nak cari jalan pulang. Semasa Nenek Painah nak cari jalan pulang, tiba-tiba tak jumpa jalan. Mungkin mata dia telah ditutup. Di sana ada perkampungan bunian, dan Nenek Painah tidak tahu ala tuju dia ke mana dia nak pergi, dan dia duduk di satu tempat tu, terduduk je kat situ. Dan selepas itu mungkin Allah ni menghantar satu malaikat ke atau jin untuk menjaga Nenek Painah. Tetapi semasa saya jumpa Nenek Painah tu, Nenek Painah seperti menghadap dekat kawasan hutan tu, seperti macam ada dia macam ada orang yang temankan dia lah, bersembang dengan dia. Tapi kita tak nampak dengan mata kasar kita lah. Tapi ni daripada secara batin saya, apa yang saya tahu, Nenek Painah memang saya nampak seperti macam ada yang orang jaga, seperti macam ada bunian yang jaga. Tapi kita tak pasti ada sama itu bunian, jin, ataupun Allah turunkan satu malaikat untuk jaga Nenek Painah di kawasan situ. Itulah cerita dia geng. Sebab Nenek Painah daripada kawasan rumah dan kawasan yang saya jumpa tu tak jauh, lebih kurang 900 meter. So kalau 900 meter bermaknanya Nenek Painah tak berada 12 km, tak berada luar daripada kawasan bulatan tu lah. Cuma mungkin yang masa pencarian daripada orang sana, mungkin mata diorang pun telah dikaburkan, tak nampak Nenek Painah. Jika nak tengok betul-betul masa kami tu, kalau kami lalai pun kami takkan nampak Nenek Painah, sebab dia nampak macam seperti batu. Tetapi bila kami nak pastikan ada sama betul batu ke tidak, kami cuba masuk. Alhamdulillah memang betul itu Nenek Painah, kerana Nenek Painah tidak bergerak sedikit pun dekat kawasan situ. Memang daripada jauh, daripada 300 meter yang kami nampak tu macam batu, tapi bila kami pergi dekat, Alhamdulillah rupanya manusia yang kami cari tu. Alhamdulillah. Alright Di, sekarang ni dah semakin popular, surat khabar keluar, TV keluar, media sosial tu tak biasa cerita lah, lambat-lambat cerita keluar. Sekarang bila kau buat live pun, follower pun dah semakin ramai. Alhamdulillah. Jadi ada tak rakan-rakan seperjuangan paranormal dari tim-tim lain ni rasa cemburu sebabkan diorang punya follower tu dah banyak lagi ke kau punya live pula buat masa sekarang ni? Ada isu tu tak? Isu tu ada juga, tapi macam saya katakan, benda ni bukannya kita mengejar famous ke apa, tidak. Saya melakukan eksplorasi seperti macam mana kau tengok sekarang pada malam ni. Bukanlah tujuan saya untuk mencari popularity. Saya bukan mencari tu geng, tapi saya
nak yang terbaik untuk tim-tim paranormal semua. Sebab itulah saya kata supportlah semua tim-tim paranormal Malaysia. Jika ada orang risau hati ni, ini semua biasa geng. Ini dunia dunia. Orang kata apa, rambut sama geng, tetapi hati kita tidak sama. Masuk ke hutan, pergi ke sana, masuk bersorangan. Ini saya buat bukanlah untuk menunjukkan kami ni lebih bagus daripada orang lain, tidak geng. Tapi kami buat ni semua untuk memberi korang satu manfaat, satu hiburan. Perlulah korang nak iris hati, kerana kita ni dalam bidang yang sama, dalam minat yang sama. Yang kita buat ni semua menanggung risiko yang tinggi. So kita ni dalam satu perjuangan. So kita nak bersatu. So kita tak nak ada yang cemburu dalam bidang apa yang kita lakukan. Jangan menilai orang tu macam tu. Oh, kau ni dah famous, lepas tu ramai view kau macam ni. Jangan fikir macam tu kan. Kita ni sama-sama, kerana Allah tu dah aturkan setiap rezeki masing-masing. Allah tu dah aturkan setiap perjalanan kita. Janganlah kita petikaikan view ni ramai macam ni. Tak boleh geng. Daripada kawan jadi tak berkawan. So dekat situ kita ni dalam bidang yang sama, kita rapatkan lagi silaturahim kita. Apa orang nak kata terpulang pada orang. Janji apa yang kita buat ni ikhlas daripada diri kita, dan satu yang penting ada kejujuran dan keikhlasan. InsyaAllah bila kau ada dua benda ni, InsyaAllah Allah tu akan pemudahkan setiap perjalanan korang, InsyaAllah. So pada tim-tim paranormal Malaysia, saya dekat sini mengucapkan ribuan terima kasih juga pada korang, kerana kalau bukan korang, bukan doa-doa korang, saya pun tak mungkin akan jumpa dengan Nenek Painah dan juga seluruh rakyat Malaysia yang mana mendoakan pada kami dan mendoakan pada Nenek Painah. Alhamdulillah Nenek Painah telah diselamatkan. So pada korang semua saya ucapkan ribuan terima kasih kerana support dan tak putus-putus doa korang pada kami semua, dan juga pada tim-tim paranormal Malaysia. Kita janganlah ada iri hati kepada semua paranormal Malaysia. So kita perlulah bangga kerana kita ni cuba nak buat yang terbaik untuk masyarakat semua. Apa yang dia cakap tu betul. Aku terbayangkan pasal macam stesen TV lah. Sekarang tu stesen TV dah banyak dekat dunia ni kan. Dia tak adalah bergaduh dengan dia, ni tak ada bergaduh dengan ini kan. Jadi take positif lah kan. Betul. Apa yang kita buat ni semuanya atas usaha sendiri. Jadi kalau kau orang nak jadi macam dia juga, kau kena tingkatkan lebih usaha. Mungkin ini ialah memang ketentuan Allah. Jadi bila kau tak bersetuju dengan dia ni dah berjaya, sama macam kau marah Allah. Sebab kenapa Allah bagi dia kejayaan, tak bagi kejayaan pada kau. Kau fikir macam tu je lah. Aku harap penjelasan Eddie memberi manfaat dan juga melegakan hati kau orang. Harap benda tu semua dah terjawab lah. Sekian dulu cerita aku untuk kali ni. Aku Producer Syum. Assalamualaikum. Ciao. Ciao.